A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Moga-moga semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Dan insya-Allah kita bersiaran langsung pada pagi ini dalam kuliah duha dengan sedikit perkongsian yang bertajuk tentang solat. Perbaikilah solat. Moga-moga Allah perbaiki kehidupan kita mudah-mudahan. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita cerita tentang solat, ya, solat ni adalah satu kewajipan, ya, kewajipan solat fardu. Justru itu wajib bagi setiap mukallaf, ya, untuk memelihara solatnya 5 waktu sehari semalam tanpa gagal. Dan itu merupakan satu kemestian, ya, kewajipan yang dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ni menjadi perkara yang besar dalam diri kita. Kita tengok kes-kes yang berlaku sekarang ni, seperti kes bunuh, ya, kes buang bayi, kes rompak, kes bergaduh dalam Facebook, ya, maki hamun, ya, pukul dan sebagainya. Apakah punca sehingga ramai yang berani buat perkara-perkara tersebut? Jadi antara jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia tidak menjaga solat. Ini adalah peringatan untuk diri saya juga, kerana sebagai orang Islam wajib kita menjaga solat, ya, wajib kita menjaga sembahyang, sebab ini merupakan satu kewajipan kita. Dan dia memberikan satu nikmat ataupun barakah dalam diri seseorang, dalam kehidupan seseorang. So, itu kalau siapa yang tak jaga solat, maka dia akan membawa satu kesan yang besar dalam hidup seseorang tu. Okay. Seseorang yang tidak menjaga solat, orang itu akan jadi tidak amanah. Seorang yang tak jaga solat, dia tidak akan fikir tentang orang lain. Serta siapa yang tak jaga solat, dia tak fikir hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Taala sebut dalam Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya, bacalah serta ikutlah akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Wa aqimis shalah. Allah perintahkan, dirikanlah solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengasihi Allah adalah lebih besar, faedah dan kesannya. Dan ingatlah, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi biasa kita dengar kaum muslimin, golongan lelaki, ya, biasa dengar ayat ini ketika bila? Ketika mana kita solat Jumaat. Khatib akan sebut ayat ni berulang-ulang setiap minggu. Jadi orang yang soleh, orang yang baik, ya, dia tak terasa pun nak buat perkara yang mungkar.
InsyaAllah mudah-mudahan kita dan tuan-tuan dan puan-puan semuanya orang soleh dan soleha. Kita tak terasa pun nak buat, tak tercuit pada hati kita pun nak buat benda yang mungkar. Kenapa? Kerana solat yang kita buat tadi, dia menutup segala benda-benda yang tak baik. Solat yang kita lakukan, ya, tadi solat subuh, ya, dan mungkin kita solat sunat duha sebentar tadi. Selepas ni kita solat zuhur pula, ya, asar, maghrib, isyak. Solat-solat fardu tadi yang kita buat, tuan-tuan, dia menutupi segala benda-benda yang tak baik. Sebab tu orang yang solat, dia tak berani buat khianat pada diri dia sendiri. Orang yang solat, dia tak berani nak buat zalim pada diri dia. Tak berani nak buat zalim pada isteri dia. Ya. Orang yang solat, jaga sembahyang dia, dia tak berani nak khianat dalam pekerjaan dia. Ya. Dia tak berani nak buat perkara yang merupakan satu amanah pada diri dia. Ya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia orang yang solat. Solat yang macam mana? Apabila dia solat dalam keadaan yang khusyuk. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, qad aflahal mu'minun, ya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Dan ni nak tahu orang yang beriman, yang berjaya ni, Allah sebut allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ya, surah Al-Mu'minun. Jadi solat yang khusyuk ni membawa perkara ataupun kesan yang baik, membawa implikasi yang besar dalam diri seseorang. Tuan-tuan, kalau kita nak dapat solat yang khusyuk, bukan mudah, ya, bukan sekadar cakap, tetapi perlukan usaha, ya, perlukan langkah ataupun inisiatif dan semangat yang kuat dalam diri kita supaya kita dapat mencapai nikmat, ya, solat yang khusyuk. Di solat yang khusyuk ni, tuan-tuan, dia dapat mengubah diri seseorang. Ubah diri seseorang yang mana bila kita solat dalam keadaan khusyuk, kita akan jadi semakin baik dan semakin baik. Bukan kata saya ni orang yang baik, tetapi kita usaha untuk menjadi yang terbaik. Dalam hidup kita bukan soal siapa yang terbaik, tetapi soalnya siapa yang nak menjadi lebih baik. Kan? Sampai bila kita nak dalam hidup kita sekarang, ya, sampai bila kita nak teruskan dengan kehidupan kita yang bermaksiat, sampai bila kita nak hidup dalam keadaan kita leka, lalai, sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan, semakin kita hidup, semakin kita bertambah umur, semakin itu kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Ya. Hari ini kita lihat, ya, banyak kes-kes kematian yang sangat mengejut. Banyak kes-kes kematian yang kadang-kadang kita tak terfikir langsung, tetapi itulah tanda supaya Allah beri kita peluang hidup ni untuk sentiasa menghayati mati. Kerana mati itu tidak menunggu sesiapa, ya. Mati itu bukan pada umur ataupun pada pangkat seseorang. Mati tidak mengejar pangkat, tidak mengejar title, tidak mengejar siapa kita sekalipun. Bila mana mati, maka matilah seseorang itu meninggalkan dunia. Sebab ini kita terkejut dengan kematian seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan, akan datang kita pula akan terkejut dengan kematian kita. Allahu Akbar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita cerita tentang solat. Saya juga untuk pengingatan diri saya, kadang-kadang ada yang solat tetapi solatnya tidak khusyuk. Ada yang solat, kadang-kadang solatnya tidak bernilai. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang solat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang yang solat pun Allah sebutkan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Bagaimana orang yang tak sembahyang langsung? Tetapi jangan tuan risau, ya. Ayat ini ada dia punya sambungan dalam surah Al-Ma'un, bagaimana Allah sebutkan tanda orang yang disebut celaka orang yang solat ni adalah alladzina hum an salatihim sahun. Di mana bila sembahyang dia dalam keadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Sahun, dia ada perasaan lalai, leka, cuai. Ya. Jadi lawan daripada khusyuk tadi adalah lalai,
cuai ataupun leka. Sebab tu orang yang solat ni tuan-tuan, bila mana dia khusyuk, dia menjadi manusia yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia tidak khusyuk, dia akan jadi orang yang tidak bernilai di sisi Allah. Ya. Dalam Quran, ya, Allah Taala sebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang munafik, orang yang solat orang yang munafik. Ada 3 tanda. 3 tanda orang solat orang yang munafik. Yang pertama, dia qamu kusala. Dia solat dalam keadaan bermalas-malasan. Solat dalam keadaan terpaksa. Ya. Solat dalam keadaan tak ada hati nak solat. Kemudian yang kedua, yura'unan nas. Solat kerana nak menunjuk pada orang. Cukup bahaya tuan-tuan dan puan-puan ini. Takut hati kita juga, ya Allah. Jangan sekali-kali kita sembahyang sebab makhluk. Ya. Sembahyang lillahi ta'ala. Sembahyang kerana Allah. Dan yang ketiga, la yazkuruna Allaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik solat ni tuan-tuan, dia tak ingat pada Allah melainkan sedikit sahaja. Ya. Ini tanda-tanda orang yang lalai dalam sembahyang dia, cuai dalam sembahyang dia. Ya. Kemudian tanda-tanda orang yang leka dengan sembahyang dia, cuai dalam menjaga sembahyang dia, dia suka melambat-lambatkan solat. Dia suka melewat-lewatkan solat. Ya. Jadi hati-hati. Dan antara kita nak menambahkan kekhusyukan dalam solat, ya, kita kena merasakan dalam hati kita supaya kita dapat mensyukuri segala kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya yang Allah beri pada kita. Kan? Di antara nikmat yang paling besar di atas dunia ini yang kita dapat adalah nikmat boleh sujud kepada Allah. Ini dalam sembahyang kita tuan-tuan. Kita renungkan balik. Kan? Ini nikmat Allah bagi kita peluang untuk sujud padanya. Sebab boleh sujud kepada Allah ini satu nikmat. Kerana tak semua orang boleh sujud. Ulama menyebutkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan, masa muda jangan tinggalkan solat. Sebab sujud ini adalah satu nikmat. Berapa ramai orang yang nak sujud tapi tak dapat sujud. Maaf sebut tuan-tuan dan puan-puan, Allah tarik nikmat kesihatannya. Ya, kadang-kadang dia tak dapat nak sujud, dia terpaksa duduk di atas kursi. Ya. Tapi kita yang sihat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat sujud di atas sejadah, kita dapat sujud di atas kapet yang cantik, kita dapat sujud dalam keadaan tuan-tuan dan puan-puan kita dekat kepada Allah Ta'ala. Ini nikmat. Ya, nikmat sujud. Jadi kalau orang yang tidak suka sujud ni tuan-tuan dan puan-puan, dia menyerupai sifat syaitan, sifat iblis. Kalau kita tengok, iblis ni siapa? Iblis ni ketua para malaikat. Tetapi iblis ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada sifat sombong, sifat takbur dan sifat degil. Ya. Allah Ta'ala perintahkan dia sujud pada Nabi Adam AS. Sujud tanda hormat pada Nabi Adam AS. Tetapi dia ingkar. Ini sifat syaitan, sifat iblis. Dalam Quran Allah sebutkan bagaimana iblis ingkar pada perintah Allah. Bila mana disebut wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bila mana Allah Ta'ala sebut tunduklah, iaitu beri hormat kepada Nabi Adam, li adama fasajadu, lalu mereka sekaliannya tunduk, illa iblis, melainkan iblis. Ni iblis ni enggan, aba wastakbar, aba wastakbara, dia enggan dan takbur. Dan Allah sebut wa kana minal kafirin, dan jadilah orang yang golongan yang kafir. Allahu akbar. Sebab tu saya nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, kita faham sendiri. Jadi orang yang tak suka sujud pada Allah ni, dia menyerupai sifat iblis, ya. Tapi tak ada lah saya cakap orang tu macam setan, ya, tak baik, ya, kita cakap macam tu. Tetapi kita kena faham sendiri. Kalau kita engkar, ya, kita sombong pada Allah, kita tak nak sujud pada Allah, Allah bagi kita rezeki macam-macam tuan-tuan dan puan-puan. Kita daripada pagi sampai malam kita makan mentega darah, ya, kita minum, ya, kita dapat baring tidur, ya, kita dapat menghirup nafas,
ya, kita boleh jalan-jalan, ya, kita boleh bawa motor, bawa kereta, beli barang, ya. Tetapi bila Allah suruh kita sujud, kita tak nak sujud, maka kita aba wastakbara. Aba apa dia? Degil, ya, enggan. Tak naklah, bila orang sembahyang nanti dululah, ya, esok-esoklah. Ini sifat setan, sifat iblis, dan juga takbur. Allah na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pesanan untuk diri saya juga dan kita semua. Ya, berapa ramai orang-orang yang hebat-hebat, orang yang berpangkat besar, orang yang popular di atas dunia ni, dia kaya, ya, dia masyhur, dia popular, dia viral, tetapi dia tak nak solat. Dan ada orang yang hebat, orang yang berpangkat besar, berjawatan tinggi, tetapi dia tak boleh solat. Subhanallah, tapi kita ni orang biasa-biasa je tuan-tuan. Sebut bisya-bisya. Kita ni orang yang biasa-biasa je. Tapi tuan-tuan, Allah bagi kita peluang untuk sujud pada dia. Allah bagi kita peluang untuk sujud pada Allah, Tuhan kita. Syukur, alhamdulillah. Sujud pula kita letak dahi kita yang paling mulia tuan-tuan, ya, dalam anggota badan kita yang paling mulia, dahi kita, ya, dahi kita ni, ya, kita letak dahi kita ni, ya, yang paling mulia di atas sejadah kita, ya, sama selai dengan telapak kaki. Sujud hanya untuk Allah Ta'ala. Sebab tu di antara kemuncak nikmat yang Allah kurniakan pada kita ialah sujud. Dan dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau orang tanya kemuncak nikmat apa dia, sujud pada Allah Ta'ala. Kemudian, ya, kita nak cerita nikmat-nikmat yang lain lagi dalam dunia ni, ya. Ramai orang dapat nikmat bersukan, nikmat memancing, nikmat pergi melancong, nikmat bershopping, ya, nikmat berjalan. Ya, tapi nikmat-nikmat tu tak boleh nak lawan nikmat yang paling nikmat, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat boleh sujud. Allah, tak ada saat yang paling hampir hamba dengan Tuhannya kecuali iaitu semasa sujud. Inilah kerana orang mukmin, dia merasa gembira bila mana mendengar azan, dia gembira dapat sujud pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Saya boleh katakan, bila kita boleh sujud, bila kita boleh solat, kita merasakan kita, ya, tiada daya dan upaya melainkan Allah Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sujud pada Allah, solat, ya, kita menyembah Allah, itu tanda kita kenal Allah Ta'ala. Yang disebut oleh para alim ulama, ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Allahu Akbar. Hari ini kita macam mana cara nak kenal Tuhan? Dengan cara kita solat. Sebab bila kita solat, kita mengakui bahawa kita hamba. Kita hamba, kita menyembah Tuhan, menyembah Allah. Dan bila mana kita tahu kita ni hamba, kita sedar diri kita siapa. Kan? Senang cerita, kita sedar diri. Ya? Tapi orang yang tak kenal penciptanya, orang yang tak kenal Allah, patutkah dalam hati dia rasa bangga pada diri dia? Walaupun dia berjawatan tinggi, patutkah dia berasa bangga dengan jawatan dia? Patutkah dia rasa bangga dengan nama dia? Patutkah dia rasa bangga dengan title dia? Patutkah tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Padahal dia tak kenal penciptanya, sebab dia tak nak semayang. Allah kita ni tuan-tuan, bila Allah bagi peluang untuk solat, maka kita ucap alhamdulillah nikmat. Ya. Kadang-kadang orang lain tuan-tuan, ya, ini cerita orang lain, ya, tak cerita siapa-siapa. Kadang-kadang kuat jam dering-dering, ya. Jam tu tuan-tuan, bunyi alam tu macam-macam lagu keluar, ya. Tapi tak bangun-bangun pun. Macam-macam lagu keluar, kan. Lagu ni lah, Metallica lah, lagu rock lah, ya. Lagu Upin Ipin lah, ya. Macam-macam lagu keluar. Lagu Hindustan pun ada, ya. Kush Kush Hotahi. Tapi tak boleh nak bangun juga, ya. Dia sekadar alam tu untuk nak pergi kerja, tetapi alam untuk nak solat tak ada dalam hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi alhamdulillah kita ni tuan-tuan semua, kadang-kadang jam tak bunyi lagi kita dah bangun, ya. Kita dengar kat kampung, kalau kita duduk kampung, kita dengar bunyi kukukan ayam, ya.
Sebab tu kita ni tuan-tuan jangan sampai ayam lebih pandai daripada kita. Jangan sampai ayam tu lebih mulia daripada kita. Sebab ayam tu bangun tuan-tuan. Sebelum subuh lagi ayam tu dah berkokok. Tapi kita ni tuan-tuan, subuh tak bangun, pukul 8 pagi baru kita bangun. Allahu Akbar. Jadi kalau kita bangun awal, itu tanda Allah kejutkan kita. Ya. Bilal azan, ya. Kadang-kadang Bilal azan tuan-tuan sampai nak terkeluar biji halakum dia. Ya. Hayya 'alas solah. Ya. Sampai nak terkeluar tekaknya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan kita masih tak bangun-bangun. Allah, na'udzubillah. Alhamdulillah kita ni belum dengar azan lagi, kita dah bersedia untuk saf, ya. Duduk kat sejadah kita, ya. Bersedia untuk sujud pada Allah Taala. Inilah Islam. Allah bagi pilihan pada kita. Dalam hidup kita dapat peluang untuk sujud, solat, syukur pada Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah. Ya. Semua tahu kan, manusia dalam kubur semua jutaan yang sudah mati, semua ingin bangun untuk sujud seketika pada Allah. Jadi orang dalam kubur semua berkata, ya, kalaulah aku diberi peluang, ya Allah, walau sesaat, ya, kalau aku diberi peluang walau sedetik, ya Allah, pun tak apa, aku nak bangun sekejap dan aku nak buat amal soleh, nak solat, ya. Tapi mereka dalam kubur tuan-tuan dah tak ada apa lagi amalan untuk dibuat. Ya. Dah terputus segala amalan, ya. Tatkala kita ni yang masih lagi hidup, Allah bagi kita peluang. Tiba-tiba peluang yang Allah bagi kita ni kita tak nak ambil dan kita sia-siakan. Solat ni tuan-tuan dan perempuan, satu tanda ketaatan yang terbesar dalam hidup dan satu cara kita nak mohon pada Allah, ya, mohon keampunan Allah, ya, nak bercakap dengan Allah, nak berkata-kata dengan Allah. Sebab tu para alim ulama sebut, kalau kita nak berkata-kata dengan Allah, maka semayang. Tapi kalau kita nak Allah berkata-kata dengan kita, baca Quran. Dan kita kena anggap tuan-tuan, semayang kita ni, barangkali semayang kita tadi, solat kita terakhir. Ya. Bila kita bagi salam tadi waktu subuh tadi tuan-tuan, kita pernah terdetik dalam hati kita, ya Allah, inilah solat kita yang terakhir. Boleh jadi solat kita yang terakhir disebut solat selamat tinggal. Sebab mungkin solat subuh tadi, solat subuh terakhir, kita tak tahu tuan-tuan, kita tak ada jaminan yang kita boleh jumpa subuh besok. Bahkan kita tak ada jaminan untuk kita jumpa solat zuhur kejap lagi. Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah boleh bila-bila masa mencabut nyawa kita. Dan bila mana kita selepas kita bagi salam tuan-tuan, ya, kita sebut ini solat terakhir dalam hidup kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan kadang-kadang, ya, bila kita fikir macam tu sedih, ya tuan-tuan, ya. Allahu Akbar, kita pandang muka isteri kita, kita pandang muka anak-anak kita pandang, ya, muka mak ayah kita, ya Allah. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan kita tak solat subuh tadi. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak jawab depan Allah Ta'ala nanti? Ya. Sebab tu kita hendaklah kita tanam dalam hati kita sifat takut pada Allah. Lepas solat kita rasa takut, tuan-tuan. Takut apa tuan-tuan? Takut Allah tak pandang solat kita tadi. Ya. Bahkan tuan-tuan, takut bila mana kita rasa solat aku ni betul ke tidak. Dan kita kena rasa malu. Malu apa? Malu kita rasakan solat kita tadi tak khusyuk yang sepatutnya. Kadang-kadang, ya, saya sendiri tuan-tuan, ya, kita semayang kadang-kadang kurang berhati-hati, ya, banyak fikir benda lain, ya. Kadang-kadang terlalu gopoh dalam semayang, terlalu nak cepat. Kadang-kadang solat tak ada taumak nina, ya. Mungkin sebab nak tengok benda lain, ya. Tuan-tuan, lepas kita solat, kita rasa malu pada diri kita. Dan malunya kita dengan Allah. Ya Allah, adakah Allah terima semayang kita tadi? Tuan-tuan, paling kurang kita semayang. Dan kita minta pada Allah agar Allah terima setiap amalan kita, termasuk semayang kita tadi. Kita rasa takut sekiranya amalan kita tidak diterima ataupun dimurkai oleh Allah kerana kita melakukan, ya, perkara maksiat contohnya. Dan takut Allah Ta'ala tak pandang pun pada kita. Sebab tu lepas kita solat tuan-tuan, kita kena ingat ada satu perkara yang kita mesti buat, iaitu doa. Solat tuan-tuan, ya, solat kita doa. Doa dan berharaplah agar solat kita tuan-tuan diterima dan
dinilai sebagai pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu lepas kita selesai solat, jangan cepat-cepat bangun, jangan cepat nak lipat sejadah, ya. Bila tiap kali lepas solat, ya, jangan cepat-cepat sangat kita nak pergi tempat lain. Paling-paling malas pun tuan-tuan, angkatlah tangan doa. Allahu Akbar. Ya, bacalah Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana, ya, wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana innaka antas sami'ul alim. Ya. Saya teringat dah tuan-tuan, ya, pesan Habib Ali Zainal Abidin Ibn Abi Bakr Al-Hamid, ya. Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, mana Habib pesan, ya, selepas solat duduk dulu. Selepas solat duduklah dulu. Minta solat diterima oleh Allah. Kita minta agar solat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita yakin solat kita ni banyak kekurangan. Khusyuk kadang tak sempurna, bacaan pun begitu juga, ya. Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, yang kurang daripada solatku ini kau tutuplah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, kadang bila guru kita cakap macam tu tuan-tuan, ya, Habib Ali Zainal Abidin cakap macam tu tuan-tuan, orang yang muqarrabin ilallah, ya, orang yang dekat hatinya pada Allah. Bayangkan kita ni, Allah, yang kadang-kadang, ya, banyak kekurangannya. Sebab tu kita jangan sombong, ya, kita doa banyak pada Allah, ya. Apatah lagi kalau lepas sembahyang kita zikir pada Allah, doa pada Allah. Sebutlah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita wirid, ya, baca-baca wirid yang lain. Lepas tu jangan lupa untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kemudian kita angkat tangan dan kita berdoa. Tapi cuma saya nak pesan diri saya dan kita semua, bila doa ni tuan-tuan, angkat tangan elok-elok. Angkat tangan elok-elok, ya. Imam Al-Ghazali sebut doa ni, ya, doa ni ibarat kita nak mengambil gandum pada bekasnya. Ya, kita ibarat nak mengambil gandum pada bekasnya, dan cara doa yang terbaik adalah paras dada. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah doa sampai nampak ketiak Nabi yang putih. Allahu Akbar. Ya. Apatah lagi kalau kita doa dalam keadaan menangis, minta sungguh-sungguh pada Allah, ya. Waktu Ramadan hari ini tuan-tuan, doa sungguh-sungguh pada Allah, ya. Jangan biasakan tuan-tuan kita kadang doa ni letak tangan kat bawah saja. Kadang ini bukan nak mengata tuan-tuan, ya. Ini hakikat berlaku. Ada orang tuan-tuan, ya, dia bila doa kadang-kadang tangan letak kat bawah aja. Letak dekat atas peha dia. Ya. Kadang-kadang orang macam ni tuan-tuan, doa dia seolah-olah macam tak bersungguh-sungguh lah. Nah, seperti orang yang malas nak berdoa. Kalau macam kita nak minta sesuatu pada orang tuan-tuan, kita kena tunjukkan kesungguhan kita. Ya. Kadang-kadang bila doa macam nak tak nak, apatah lagi doa macam ni, ya, tangan macam ni, Allahu Akbar. Ini orang yang tidak beradab pada Allah. Ya, boleh katakan orang yang malas untuk berdoa. Ya, kadang-kadang dia menyerupai orang yang macam seolah-olah putus asa untuk berdoa. Tuan-tuan, kita doa sungguh-sungguh, ya Allah. Ya. Tapi yang paling bahaya bila mana doa tu kadang-kadang tuan-tuan, dia doa tapi doa macam tak bersungguh lah, ya. Macam doa ni minta order makan je. Ya Allah, macam biasalah. Allah, takkan macam tu nak sebut. Ya Allah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tersebut paling kurang tuan-tuan bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, paling ringkas dalam berdoa ni tuan-tuan, ya. Jangan kita sombong untuk berdoa. Baik, setiap kali selepas solat kita kena merenung diri kita tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita muhasabah di balik, melihat balik apa dosa yang telah kita lakukan. Diam sejenak, memikirkan kesalahan-kesalahan kita, ya, yang kita telah buat banyak tuan-tuan. Saya sendiri, ya, banyak dosa, ya Allah. Sekali lagi kita ni nampak baik sebab Allah tutup aib, kan. Kita jangan berlagak baik tuan-tuan, kan. Di luar sana ramai orang yang suka nak tunjuk, ya. Ya, senang cerita macam
Ya, nak tunjuk diri baik. Tuan-tuan, ini bukan soal siapa yang terbaik, tapi tuan-tuan, soalnya siapa yang nak berubah menjadi lebih baik. Sebab tu kita jangan duk condemn orang, ya. Kita jangan nak menghina orang, ya. Lepas tu kita kena diam sejenak, memikirkan ya kesalahan-kesalahan yang telah kita buat dulu dan juga sekarang. Bahkan dosa yang kita nampak dan dosa yang kita tak nampak. Bukan kita ni sembahyang kita nak mengharapkan pujian orang, tetapi kita menilai balik solat kita yang kita persembahkan ke hadrat Allah Ta'ala. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kemudian bila cerita tentang menjaga solat ni tuan-tuan, orang mukmin, orang Islam kena bersungguh-sungguh jaga solat tu betul. Ya. Ketika mana dia jaga solat dia betul-betul, dia bersedia tunggu nak masuk waktu solat. Kan? Sebelum nak azan tu dah tunggu dah tuan-tuan. 10 minit lagi sebelum masuk waktu dia dah bersedia dah. Kan? Di dekat sejadah dia duduk, ya. Kalau lepas solat, lepas waktu masuk waktu, orang macam ni tuan-tuan, dia dah semangat nak sembahyang. Ya. Janganlah kita ni dah habis waktu baru nak sembahyang. Kadang-kadang dah habis 3 jam ni, waktu dah habis baru nak sembahyang. Ini orang yang mencuaikan waktu solat dia. Lepas tu kita ni tuan-tuan jangan suka bertangguh. Dan disebut dalam doa, ya, dalam Quran, bagaimana kita ni doa pada Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doa pada Allah dengan mengendah diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut doa dan dalam keadaan kita solat, kita nak perbaiki solat kita, jangan kita lewat-lewatkan solat. Lama-lama nanti tuan-tuan, akhirnya boleh menyebabkan kita tinggalkan solat kita. Kadang-kadang dah nak waktu asar baru kita nak sembahyang zuhur. Contoh pukul 4.30 asar. Dalam pukul 4 suku baru nak sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Ini pengingatkan untuk diri saya juga, ya. Dalam keadaan kita duduk rumah ni kan. Sebab tu kita jangan duk tangguh-tangguh lagi. Ataupun yang lebih teruk, jangan kita sebut besoklah sembahyang. Ya. Bagaimana Allah sebut dalam Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan demikian itu kemudian nanti. Ataupun kita sebut ghadan ni, ataupun besoklah, ataupun kemudian. Jangan sebut nantilah, kejap lagi lah. Kan? Tuan-tuan kena ingat, setiap hari malaikat maut akan ziarah kita sebanyak 70 kali. Ada dalam riwayat lain sebanyak 300 kali. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, malaikat maut menunggu je waktu, dan ketika kita mati, waktu nak dicabut nyawa kita, maka tuan-tuan waktu tu kita tak sempat nak sebut kejap lagi lah, ya, kejap lagi lah, besok lah, ataupun petang sekarang lah sembahyang. Tuan-tuan yang saya muliakan tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, kalau kita ni dah mula lewat-lewatkan solat, dia akan datang satu penyakit. Ya, penyakit apa tuan-tuan? Penyakit berani nak tinggalkan solat. Mula-mula tinggal solat ni dengan tak pergi solat Jumaat, contohnya bagi orang lelaki. Dia sebut tak apalah, tak apa, minggu depan pergi. Kemudian makin lama tuan-tuan, dia tinggalkan solat zuhur pula. Lepas tu dia tinggalkan solat maghrib pula. Kan, lepas tinggal solat, dia kata tak apalah, nanti aku qada lah. Dia tak tahulah bila nak qadanya. Kadang bila kita ajak solat, dia kata macam-macam alasan. Seluar kotor lah, ya, baju aku tak sesuai lah. Kan, kalau perempuan bila ajak sembahyang, tak ada telekung lah. Allahu Akbar. Macam-macam alasan, sentiasa beralas-alasan. Ya. Kemudian mulalah tinggal solat subuh, ya. Mulalah tinggalkan. Dan akhirnya tuan-tuan, orang yang macam ni, dia akan berani tinggalkan keseluruhan solat. Inilah yang bawa kesan yang buruk dalam kehidupan kita tuan-tuan, ya. Kesan buruk dalam kehidupan orang yang tak sembahyang. Bahkan tuan-tuan, bila nak sembahyang ni tuan-tuan, antara cara nak jaga sembahyang kita, jagalah keikhlasan dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kita sembahyang, jaga agama Allah.
kita ikhlas jaga agama Allah. Tiap perkara yang kita buat, semua kita sebut lillahi ta'ala, barulah kita takkan lewatkan solat tu. Kita sebut solat ni kerana Allah. Dan jadi nak ikut masa kita, kena ikut masa Allah. Ikut masa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan waktu itu kita solat. Bukan ikut waktu kita, bukan ikut masa kita. Ya. Semuanya kerana Allah. Bukan kerana makhluk, bukan kerana orang, dan bukan kerana nama. Jadi kita beribadah semata-mata kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Baik, dalam keadaan kita sembahyang, kadang-kadang tuan-tuan, macam mana kita nak tahu kita ni tak khusyuk? Ya. Kadang-kadang kita boleh kira dengan jari kita. Tengah-tengah solat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh bayangkan filem Hindustan. Ya. Kadang-kadang kita boleh tengok, ya, diri kita ni. Kita nak tengok diri kita, tengok dalam keadaan kita solat, apa yang kita fikir? Kita fikir filem Hindustan, ataupun kita fikir apa yang nak masak, ataupun kita fikir apa yang kita masak tak jadi, ya, ataupun apa kita fikir nak pergi kedai ke, nak pergi apa ke, ya. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, ya, Allah nak supaya kita kena tumpukan dalam keadaan kita sembahyang, seperti mana dalam kitab Munyatul Musalli. Tuan-tuan boleh refer kitab Munyatul Musalli, ada diceritakan bagaimana 12 perkara penyempurnaan sembahyang. Maknanya nak menjadikan solat kita ni sempurna, khusyuk. Antaranya disebutkan ilmu, ya, ilmu wudu, ya, kena betul. Ilmu dalam bab sembahyang, kena faham rukun solat, ya. Antara lain dengan pakaian, kena jaga pakaian nak sembahyang, ya, kena memelihara waktu menghadap kiblat dan menjaga rukun-rukun sembahyang. Dan itulah perkara yang antara menyebabkan kita semakin khusyuk pada Allah Ta'ala. Baik-baik tuan-tuan, ya. Kemudian antara tanda kita nak tumpukan, kita nak khusyuk dalam solat kita adalah yang kita meninggalkan maksiat dan dosa. Dalam hidup kita ni kadang begitu banyak benda kotor yang kita buat, benda maksiat yang kita buat, benda dosa yang kita buat. Jadi kadang-kadang bila dosa tu dah berbekas pada hati tuan-tuan, macam mana cahaya Allah Ta'ala nak masuk dalam hati orang yang bermaksiat dan orang yang banyak melakukan mungkaran. Dengan cara ni tuan-tuan, kita banyak minta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, dan kita teruskan sembahyang, kan? InsyaAllah dengan sembahyang tadi tuan-tuan, makin lama cahaya tu akan masuk, ya. Allahu Akbar, kan? Kemudian antara kita nak jaga sembahyang kita dengan belajar ilmu tasawuf, ilmu penyucian diri, sentiasa taubat pada Allah, ya. Kalau boleh tuan-tuan setiap hari istighfar sebanyak 70 kali sehari. Kemudian lepas sembahyang doa pada Allah, ya. Setiap masa doa pada Allah, ya. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadibna ala ma fa'alna. Dan kita banyakkan bertaubat, istighfar pada Allah. Kita bimbang tuan-tuan, kalau kotor, macam mana cahaya Allah nak masuk dalam hati kita. Sebab tu orang lain bila baca Quran mengalir air mata dia. Kita ni pula tuan-tuan bila baca Quran kadang tak mengalir air mata. Itu tanda hati kita kotor. Hati kita banyak buat perkara maksiat mungkar. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu lain, kita boleh menangis. Kita tengok movie, tengok cerita, kadang-kadang boleh menangis dalam bab dunia. Tetapi bila bab solat, bab baca Quran, ya, kita mendengar ayat-ayat Allah, kadang-kadang tak terkesan dalam hati kita. Maknanya tuan-tuan, dunia tu lebih banyak berbanding akhirat dalam hati kita. Ya, dan kita tak ada rasa nikmat lazatnya solat, lazatnya baca Quran, kerana hati kita sudah kotor. Jadi kunci untuk menambah darjat di sisi Allah, ya, ialah ketekunan dalam mengerjakan solat, khusyuk dalam solat. Solat ni sepanjang masa dalam hidup kita. Dan tambahkan dengan solat sunat, ya. Solat sunat ni insya-Allah tuan-tuan, ya. Ini Ramadan ni banyak peluang untuk kita solat sunat. Solat sunat tarawih, solat sunat duha, solat sunat tahajud, ya, witir dan banyak lagi. Kita kena biasakan hidup kita dengan solat sunat. Ini sambil solat fardu yang wajib.
Ya. Dan saya kira cukup sekadar tu saja tuan-tuan ya, tazkirah untuk kuliah duha pagi ini. Dan ini peringatan untuk diri saya juga. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan situasi hari ini, Allah uji kita dengan wabak penyakit COVID-19 hari ini. So semestinya kita kena merenung balik kan. Sebab apa Allah jadikan, Allah bagi kita ujian macam ni supaya tuan-tuan, semakin bila mana Allah uji kita, semakin itu kita semakin dekat pada Allah. Jangan bila mana Allah uji kita dengan penyakit macam ni, Allah uji dengan musibah macam ni, kita rasa macam makin jauh daripada Allah. Sepatutnya bila mana Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan ujian yang sebegini, kita semakin dekat pada Allah. Semakin kita nak berubahkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Kan? Menjadi ketua keluarga yang baik, jadi suami yang baik, jadi isteri yang baik, jadi anak-anak yang baik. Kan? Takkan bila kita nak tunggu sampai dah kiamat baru kita nak berubah. Kan? Takkan kita nak tunggu sampai kita nak mati baru nak berubah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahawa an-nasu yanam idza mata intabah. Manusia ni tertidur. Manusia ni dalam keadaan tidur. Bila mati baru nak terjaga. Allahu akbar. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak terjaga dalam keadaan celik. Kita nak terjaga dalam keadaan kita sedar bahawa ini yang aku kena buat. Kan? Bila Allah uji macam ni, ini yang aku kena buat. Bila Allah uji macam ni, aku kena sembahyang balik. Allah uji macam ni, aku kena kembali balik pada agama. Pegang agama. Bawa agama dalam rumah kita. Ajak anak-anak sembahyang. Ajak isteri sembahyang. Ajak ahli keluarga kita solat bersama-sama. Kan? Biar ada perubahan dalam hidup kita. Kan? Jangan kita memandang benda musibah, ujian macam ni benda yang remeh. Kan? Allah bagi kita peringatan hari ini untuk kita ingat balik pada Allah. Allah bagi kita ingat balik, Allah bagi kita ujian hari ini untuk kita kembali balik pada Allah. Allah bagi kita dugaan, ujian hidup hari ini untuk kita kembali balik pada agama. Kan? Dan saya tutup dengan satu surah dari surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, antaranya nyamuk sehingga ke satu yang lebih daripadanya. Iaitu kalau orang-orang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, Maza aradallahu bihaza masala. Kan? Apakah Allah nak tunjukkan dengan perbandingan itu? Apakah maksud Allah membuat perbandingan ini? Tuan-tuan, Allah akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu dan akan menjadikan banyak orang yang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Allah tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik. Allahu akbar. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana hidup kita diuji, kita semakin dekat pada Allah. Ya. Jangan kita bangga diri, jangan kita sombong, ya. Jangan kita merasa diri kita hebat, jangan kita merasa diri kita ni seolah-olah diri kita je yang betul, orang lain salah. Tak. Orang sembahyang, orang yang jaga sembahyang, dia akan semakin melihat kekurangan diri dia, melihat keaiban diri dia. Daripada sibuk nak mencari aib orang, daripada sibuk nak mencari kesalahan orang, baik dia mencari kekurangan diri dia untuk ditambah baik dengan cara kita menjaga solat. Mudah-mudahan tuan-tuan, orang yang menjaga solat, insya-Allah hidup dia akan berkat, hidup dia akan sempurna dan hidupnya akan bahagia. Insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Cukup sekadar itu saja. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Saya minta maaf, minta ampun sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara. Segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang dari saya. Dan tuan-tuan jika boleh sharekan, boleh kongsi-kongsikan pada keluarga dan sahabat andai. Mudah-mudahan dengan sikit tazkirah ini memberi manfaat pada kita semua. Wallahu alam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.